Assalamualaikum. Video kali ini juga akan terangkan format BM bermula tahun 2021. BM Tentang 4 mengandungi 4 kertas. Kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Kertas 1 merupakan kertas karangan dan berbeza dengan BMPT3, kertas karangan pada kertas 2. Kertas 20 merupakan soalan tata bahasa, pemahaman, novel dan rumusan. Kertas 3 ialah ujian bertutur. Kertas 4 ujian mendengar. Pelajar perlu menduduki keempat-empat kertas ini barulah dikira hadir untuk SPM. Kita tengok kertas 1. Kertas 1 terdiri daripada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merupakan satu soalan karangan berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Satu soalan wajib jawab. Jawab satu soalan. Seterusnya kertas B. 4 soalan esei. Pilih dan jawab satu daripada 4 yang diberi. Seterusnya kita pergi kepada kertas 2. Kertas 2 terdiri daripada bahagian A, sistem bahasa. Ada 4 bahagian morfologi, sintaksis, penyuntingan dan bahasa Melayu standard. Yang kelima peribahasa. Ada 5 sebenarnya bahagian A. Seterusnya kita pergi kepada bahagian B, pemahaman. Soalan 6 dan soalan 7 berdasarkan petikan bahan prosa dan bukan prosa. Soalan 8 berdasarkan novel, tempat dan 5. Soalan C, soalan rumusan. Soalan 9 menulis rumusan. Jadi soalan bahagian sini merujuk kepada soalan rumusan lah. Jadi kita pergi pula kepada kertas kertas 3. Kertas 3 ni ujian bertutur, ada individu, satu petikan bahan rangsangan yang disediakan untuk setiap calon, dan dalam petikan pelajar perlu menjawab 4 soalan. Dan ada juga bahagian B itu berkumpulan. Satu tajuk diberikan tajuk tema yang disediakan berdasarkan untuk perbincangan. Jadi perbincangan dalam kumpulan 4 orang dalam masa 3 hingga 5 minit. Dan seterusnya ujian mendengar. Jadi pada soalan objektif aneka pilihan, objektif berbagai bentuk, subjektif respon terhad, terdiri pada 4 hingga 6 petikan yang mengandungi 20 hingga 25 soalan. Pelajar perlu menjawab semua soalan. Jadi kertas 1 tadi 100 markah, kertas 2 juga 100 markah, kertas 3 70 markah dan kertas 4 30 markah. Jadi kertas 1 tadi karangan 2 jam, tata bahasa, pemahaman rumusan novel itu 2 jam 30 minit, individu 3 hingga 5 minit lah, dan ujian mendengar 30 minit. Jadi kita pergi pula kepada contoh soalan. Ini ialah contoh soalan karangan bahagian A. Contoh karangan bahagian A. Jadi pelajar perlu lihat bahan yang diberi. Di sini kita ada 3 bahan. 1, 2 dan 3 lah. Jadi huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi pelajar perlu faham dan pelajar perlu menulis karangan tidak melebihi 200 patah perkataan. Yang ini memang pelajar perlu kira lah, sekiranya lebih maka tidak akan diberikan bagi
jumlah perkataan yang lebih. Okey, jadi pelajar baca dan pelajar perlu faham. Okey, perlu baca dan faham. Okey, contoh cikgu baca sini. Semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri kita sendiri. Okey, jadi maksudnya langkah. Okey. Temanya ialah amalan membaca, jadi langkah untuk memupuk minat membaca lah. Okay, jadi kita baca pula pantun ini. Mekar, kita baca baris ketiga dan baris keempat. Buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh, mutiara berharga. Okay, warga membaca, tak buang masa, kutubkanlah teman sejati. Okay, ini yang kita boleh katakan manfaat amalan membaca. Okey, jadi gambar ini cikgu tak nampak apa sebab terlalu kecil. Okey, jadi pelajar perlu fahamlah. Jadi sini sudah ada dua fokus. Okey, fokus di sini ialah langkah, di sini ialah kesan ataupun kebaikan ataupun manfaat membaca. Okey, manfaat membaca di sini ialah buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Maksudnya banyak ilmu lah yang boleh diperoleh apabila membaca. Di sini langkah. Okey, jadi langkahnya di sini sebagai rakyat Malaysia pula, kita selalunya turut mempunyai inisiatif untuk mengubah diri bagi memupuk minat membaca. Semua pihak perlulah berganding bahu memupuk minat membaca. Okey, perlu bekerjasama lah. Okey, dan tidak melupakan tanggungjawab kepada pihak kerajaan semata-mata. Okey, jadi mungkin langkah. Okey, jadi apakah langkah kita untuk memupuk amalan membaca? Okey, mungkin kita boleh menyediakan perpustakaan mini di rumah ataupun memberikan buku kepada anak-anak. Okey, jadi pelajar fikirlah isi yang sesuai berdasarkan fokus yang diberi. Amalan membaca merupakan tema. Okey, manfaat membaca merupakan fokus. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan. Okey, soalan bahagian B. Soalan bahagian B, pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Jadi di sini pentingnya pelajar pandai mengarang kerana pelajar perlu menulis 350 patah perkataan. Okey, jadi pelajar diberi 4 soalan. Okey, domain awam, okey, domain peribadi. Dan seterusnya domain pendidikan dan domain kerjaya. Jadi pelajar pilihlah mana-mana yang bersesuaian dengan kebolehan pelajar dan jawab soalan karangan ini sekurang-kurangnya 350 patah perkataan. Sekiranya pelajar tidak dapat menulis sekurang-kurangnya 350 patah perkataan, kemungkinan pelajar akan banyak kehilangan markah kerana karangan pelajar tidak gramatis ataupun huraiannya tidak lengkap. Okey, jadi okey, kita baca penyataannya. Pada masa ini mata pelajaran sejarah bukanlah satu mata pelajaran yang asing kepada murid-murid. Sejak sekolah rendah, murid sudah mula berkenalan dengan mata pelajaran sejarah. Menyedari kepentingan mata pelajaran sejarah kepada generasi muda, maka mata pelajaran tersebut dijadikan mata pelajaran wajib lulus bagi semua calon SPM mulai tahun 2013. Petikan di atas menyatakan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah dan kepentingan mempelajarinya. Bincangkan kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Jadi inilah soalannya di sini. Kata kuncinya lah kepentingan mata pelajaran sejarah. Jadi penyataan akan dipilih berdasarkan internet atau mana-mana sumber lah. Jadi pelajar perlu memahami dan menjawab karangan yang diberikan.
Okey. Kita pergi pula pada kertas 2. Okey, inilah contoh soalan tata bahasa. Ada 5 soalan tadi kita sebut. Okey, yang pertama morfologi. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan dan menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Okay, jadi pelajar perlu membaca petikan ini dan cari 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Kata adjektif ialah kata sifat. Okay, jadi macam mana cara pelajar nak menulis? Jadi pelajar tulislah 2 kata kerja, pelajar senaraikan, pelajar buat dash dan pelajar binalah ayat. Jadi kata kerja tersebut pelajar gariskan dalam ayat. Macam itulah. Okey. Dah buat 2 kata kerja. Okey, pelajar selanglah satu baris. Okey, 2 kata adjektif. Senaraikan. Yang pertama, senaraikan terus buat ayat, buat dash, buat ayat dan gariskan kata adjektif tersebut. Okey, sekiranya kata kerja dan kata adjektif yang pelajar pilih dalam petikan yang diberikan ini salah, jadi ayat tersebut juga salah. Jadi di sini pelajar perlu mengingatlah apa itu kata kerja, apa itu contoh kata kerja dan kata adjektif. Okey. Seterusnya kita pergi pada sintaksis. Okey, berdasarkan petikan di bawah dengan baca petikan di bawah dengan teliti, tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang. Okey, jadi macam tukarlah yang digariskan ini. Okey, jadi tulis nombor, tukarkan terus kepada ayat songsang. Okey, seterusnya. Okey, penyuntingan. Dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa, manakala dalam petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Okey, jadi di sini hanya ada satu petikan sahaja. Cikgu ambil. Okey, jadi pelajar senaraikan perkataan yang salah terus baikilah. Okey, petikan 1 ni ada 6. Okey, jadi sebenarnya ada satu lagi. Okey, petikan 2 dia ada lagi lah. Okey, ada 5 lagi kesalahan. Okey, seterusnya soalan bahasa Melayu standard. Okey, bahasa Melayu klasik ni tukarkan kepada bahasa Melayu standard lah. Dan seterusnya soalan peribahasa. Okey, kita terus pergi kepada pemahaman. Okey, dia beri 2 petikan. Inilah soalannya. Bila menjawab petikan perlu mulakan dengan kata kunci lah. Bahasa Melayu perlu menggunakan ayat yang gramatis. Maksudnya, mulakan dengan kata kunci. Okey, ada 2 soalan. Okey, 2 soalan. Ini soalan yang kedua. Okey, ini pula ialah soalan untuk novel. Okey, 2 soalan untuk novel. Okey, soalan yang pertama ini jawapan memang ada dalam petikan. Okey, soalan yang nombor 2 ini berdasarkan teks. Okey, teks yang dikajilah. Jadi, tingkatan 4 kita akan belajar Lieutenant Adenan Wirabangsa. Okey, bila tingkatan 5 kita akan belajar novel Tirani. Okey, seterusnya soalan rumusan. Okey, soalan rumusan ni wajib jawab untuk tingkatan 4. Okey, soalan rumusan ni ada 2 bahan. Okey, yang pertama petikan, yang kedua bahan grafik lah, apa-apa bahan grafik. Okey, jadi untuk menjawab soalan rumusan, pelajar perlu memahami fokus. Okey, pelajar perlu membaca, pelajar perlu mencari fokus untuk bahan yang diberikan. Okey, fokus tadi macam cikgu sebut, manfaat. Okay, langkah itu ialah fokus. Okay, jadi, bila pelajar dapat fokus, pelajar perlu mencari 8 isi penting. Okay, 8 isi penting berdasarkan kedua-dua bahan. Jadi,
Untuk menjawab rumusan, perlu ada pendahuluan, perlu ada isi dan perlu ada penutup. Jumlah markah ialah 30. Jadi, untuk isi penting semuanya ada di sini. Okey, itu saja